Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu lagi dalam majlis pengajian Al-Quranul Karim, tafsir ayat-ayat seruan yang Maha Agung. Nida'ullah lil mu'minin wa nida'ullah lin nasi 'ammatan. Seruan Allah yang Maha Agung kepada golongan yang beriman dan juga kepada manusia dan jin. Malah tumbuh-tumbuhan, hayawan, para nabi, kaum-kaum para nabi dan rasul. Banyak kategori-kategori yang dinamakan seruan dalam bahasa Arab, an-nida. Jadi kita dalam masa yang diizinkan, saya telah mula pada kuliah yang lepas, siri pertama di dalam tema seruan agung ini. Kita mengikut surah by surah insya-Allah. Jadi saya pilih kategori yang paling rapat dengan kita, yaitu seruan kepada orang-orang beriman, seruan Allah kepada orang beriman. Yang kedua, seruan kepada hamba-hamba Allah. Perkataan di hamba Allah itu maksudnya golongan orang-orang beriman juga, tapi disebut dalam bentuk wahai hamba-hambaku. Ini dua kategori ini khusus untuk orang yang telah beriman dengan Allah dan Rasulnya, sama ada umat dahulu ataupun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kategori seterusnya yang relevan dengan kita juga, seruan Allah ditujukan kepada seluruh manusia. Seluruh manusia, sama ada mereka itu yang telah beriman dengan nabi-nabi dan rasul-rasul ataupun mereka menentangnya. Tetap mereka ini menjadi kumpulan sasaran Allah SWT untuk meniru mereka kepada tauhid Allah SWT. Allah tidak tinggalkan mereka, sebab diciptakan untuk dididik, dibimbing, diajak kepada mentauhidkan Allah SWT dan beribadah kepada Allah SWT. Dan lafaz dalam bahasa Arab kategori berikutnya disebut wahai anak-anak cucu Nabi Adam AS. Pun ayat-ayat begitu wujud di dalam Al-Quran, seruan kepada anak-anak cucu Nabi Adam. Jadi kita, keturunan Nabi Adam AS, menjadi kumpulan sasaran untuk kita memahami seruan Allah SWT tadi. Dan kategori seterusnya, iaitu 5 kategori daripada 14. Ini dianalisis oleh ulama-ulama yang buat pengajian Al-Quran Karim. Ada 14 kategori dalam tema seruan sahaja. Jadi kita harap kita membuka hati kita, minda kita untuk tadabbur. Tadabbur ini iaitu memerhatikan, belajar tafsir, membaca dengan tajwid yang betul, memahami terjemah harfiah sebiji-sebiji, sepatah-sepatah. Semuanya itu step-step di dalam kita mempelajari Al-Quran Karim. So di antara step yang berikutnya ialah secara lebih mendalam lagi melihat sendiri dan menjiwai kandungan Al-Quran secara terbimbing, dipandukan oleh ulama-ulama tafsir, membantu kita memahami di manakah stesen-stesen utama yang mana ada hubung kait dengan kita secara direct ataupun tidak direct. Jadi yang kelima ini ialah wahai golongan jin dan manusia. Disebut secara khusus ma'syaral jinni wal insi, seruan kepada kumpulan makhluk Allah Ta'ala yang dinamakan manusia dan jin secara khusus disebut. Dan kategori-kategori yang lain
untuk pengetahuan kita sebagai panduan umum. Saya sebutkan di sini, seruan Allah Subhanahu wa taala ditujukan khusus kepada para nabi dan rasulnya. Semada disebut ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Ada ayat dituju khusus kepada nabi dan rasul. Ada ayat-ayat Allah SWT, seruan Allah ditujukan kepada wahai isteri-isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak dibimbing, tidak perhati, tidak tadabbur, tidak fikir, inilah stesen-stesen utama di dalam Al-Quran. Perlu kita faham apa selepas seruan itu. Yang ketiga, ada seruan Allah SWT kepada Zulqarnain secara khusus. Zulqarnain. Ada seruan berikutnya, golongan yang dinamakan ya ulil albab. Kita pun dah biasa dengar ulil albab, iaitu orang ada kefahaman, ada ilmu, ada perasaan yang betul, ada iman yang akidah yang betul. Ulil albab, bukan kita kata cendekiawan sahaja. Itu al-fikr, ashabul fikr. Al-lubu, al-bab, plural dia, dan lebih daripada setakat minda dan intelek. Dia gabungan emosi, perasaan dan spiritual. Jadi ulul albab itu manusia beriman yang menggunakan minda dia dan juga kefahaman dan perasaan. Jadi, tiga dimensi pernah saya sebut. Dimensi utama manusia, tiga dimensi itu: intelek, emosi dan spiritual. Jadi ulul albab orang dapat mengawal, mendidik, membina intelek, perasaan, emosi dan juga spiritual dia. Contoh intelek itu aspek ilmu dan pemikiran, kreatif dan inovatif. Mereka emosi mengawal perasaan, sabar, berani, berkorban, berlemah lembut dan tawaduk. Itu contohnya. Dan begitu juga spiritual, aspek tauhid pada Allah Ta'ala, keyakinan, keimanan wujudnya hari akhirat, perkara-perkara gaib, keimanan yang teguh, spiritual, aspek roh. Di tiga dimensi ini, sesiapa yang memiliki ketahanan dalam tiga aspek tadi, maka dinamakan sebagai ulul albab. Bukan ulul ilmi yang memahami ilmu ataupun istilah-istilah yang lain. Ulul albab satu perkataan, istilah yang mencakupi aspek tadi. Ada khusus ditujukan kepada mereka. Jadi panjanglah kalau kita nak contoh sejak satu. Jadi saya nak fokus pada bidang saya dalam kuliah subuh yang saya sebut tadi. Tapi untuk pencerahan umum, bahawasanya di sana ada kategori namanya ulul albab. Kategori berikutnya ialah seruan Allah kepada an-nafsul mutmainnah, iaitu golongan orang mukmin juga. Golongan orang mukmin, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi kalau kita nak tengok kenapa sini ya ayyatuha, itu dari segi bahasa lah. Kalau biasa kita dengar ya ayyuhan nas, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuha. Tapi yang al-mutmainnah ini ya ayyatuha. Apa tak itu? Sebab an-nafsul mutmainnah itu feminin dari segi bahasa Arabnya, iaitu muannas, iaitu feminin. So kata nama feminin, maka seruan dia pun dalam bentuk ya ayyatu. Ayyatu yang diseru tu, ya seruan, ayyatu yang diseru. Jadi seru itu maskulin ataupun feminin, muzakkar atau muannas. Jadi an-nafsul mutmainnah, jadi ada orang mungkin tanyalah, kenapa ini ya ayyatuha? Sebab ayat itu satu perkataan, ya satu perkataan, ha satu perkataan, tiga sebenarnya di situ. Bila kita analisis perkataan seruan itu sendiri, sebelum dia datang selepasnya dijelaskan alladzina amanu, ataupun hamba-hamba Allah, ataupun nisa'an nabi dan sebagainya. Ada kategori khusus ditujukan kepada ahlul kitab. Ahlul kitab istilah Al-Quran.
dinamakan ahli kitab golongan kaum yang pernah menerima kitab wahyu Allah SWT. Jadi disebutkan secara khusus Yahudi dan Nasara, umat Nabi Musa dan umat Nabi Isa AS. Tapi kitab diturunkan bukan kepada Musa dan Isa sahaja. Taurat, Zabur pada Nabi Daud dan sebagainya pada Al-Quran Al-Karim. Tapi kitab di sini maksudnya, kalau kita jumpa ahli kitab, ulama mentafsirkan perbincangan itu ialah mengenai orang golongan Yahudi, pengikut Nabi Musa AS, dan juga An-Nasara, pengikut Nabi Isa AS, sama ada di zamannya ataupun kemudian. Ada kategori dinamakan tuju kepada iblis secara khusus. Allahu Akbar. Allah memanggil iblis. Ada ayat khusus ditujukan kepada iblis. Ada ayat khusus ditujukan kepada orang-orang kafir. Orang kafir. Alladzina kafaru. Ditujukan kepada orang kafir. Jadi inilah kategori-kategori disebut oleh ulama untuk kita stesen-stesen kita nak perhatikan di manakah ayat-ayat seruan ini. Tajuk kita ialah ayat berkaitan dengan orang beriman, hamba-hamba Allah yang beriman, manusia secara umum juga berkaitan dengan kita, dan juga ayat seruan berkaitan seruan kepada para golongan manusia dan jin. Jadi seruan-seruan ini perlulah kita memberi perhatian. Kalau dicatat tuan-tuan yang berminat mendalami Al-Quran, sepatutnya kita berminatlah catat kategori-kategori ini, atau ulang siar, ulang tengok video yang direkod oleh masjid untuk kita memerhatikan tadabbur Al-Quran Karim. Dan di sana ada seruan-seruan yang berbentuk bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pun disebut dalam Quran dalam bentuk dialog. Bagi pengkaji ilmu Al-Quran Karim, mereka membuat tesis-tesis PhD dalam perkara-perkara berikut ini, berpuluh-puluh tesis dapat diterbitkan, kajian-kajian. Jadi bukan kata seruan Allah kepada makhluk, bahkan di sana ada seruan-seruan dakwah bahasa kita antara Rasul dan Nabi dengan kaumnya. Wahai kaumku, wahai kaumku, ya qaumi. Itu dialog Nabi Musa, ada dialog Nabi Muhammad, Nabi Nuh, dialog-dialog menggunakan seruan. Kerana seruan ini adalah wasilah, alat untuk berkomunikasi, untuk menarik perhatian kepada kepentingan tajuk yang nak diutarakan. Jadi Allah SWT mengajar kita untuk berdakwah, mengajar secara berdisiplin dan bersistematik. Komunikasi antara Allah dengan hambanya, komunikasi hamba sesama hamba, iaitu Nabi dengan kaumnya, dan juga sesama manusia, antara mereka berbincang, antara orang kafir dengan orang mukmin, antara orang kaya dengan orang miskin. Banyak dalam Quran cerita-cerita dialog yang dinamakan al-hiwar. Satu bidang ilmu linguistik, bahasa dan juga retorik, balaghah, yang membincangkan mukjizat Al-Quran Karim. Jadi kalau kita tengok peringkat surface, kita tengok Al-Quran, kita baca lafaz. Yang kedua, kita tengok makna perkataan. Yang ketiga, tengok tafsir. Yang keempat, mendalami kaitan antara tema-tema, tajuk-tajuk. Dan tuan-tuan dan puan yang banyak membaca Al-Quran selama ini, kita tengok di sana ada namanya tema-tema Al-Quran. Ada dalam bahasa Melayu pun ada. Di ujung kat belakang tu, setengah mushaf yang ada terjemahan, dia letakkan indeks kat belakang. Bukan indeks tajuk-tajuk, tapi dia tajuk dan ayat-ayat dia. Ada indeks buku tu satu, istilah-istilah dan sebagainya. Tapi istilah itu maudu'at.
tema-tema utama Al-Quran. Itu juga membantu kita ada pendekatan mentafsirkan Al-Quran menggunakan tema. Supaya mudah kita nak faham. Sebab Al-Quran 30 juzuk, cover to cover, kita tak tahu di mana isi yang sesuai untuk kita didahulukan. Ada hukum-hukum, ada cerita, ada arahan, ada larangan, ada mengenai perkara berbentuk ilmiah, dinamakan mukjizat-mukjizat. Al-Quran ayat-ayat saintifik, al-i'jazul ilmi, iaitu the miracles of Quran, dibincang oleh ulama satu bidang. Ada orang yang boleh absorb, ada orang tak boleh absorb. Setengah daripada mukjizat itu belum wujud lagi penemuannya. Buktinya dalam kurun 20 baru jumpa penerangan terhadap ayat yang turun 1400 tahun dulu. Itu namanya mukjizat. Jadi Rasulullah sendiri belum faham masa itu. Dibaca sahaja, diiktisyaf atau dieksplor oleh ulama dalam abad 20. Contoh saya pernah sebut dahulu lama dah sebagai contoh. Di dalam laut yang dalam, gelap gelita, hitam pekat, mereka ketemu ikan yang tidak ada mata. Ikan tidak ada mata. Peliklah. Siapa boleh membuat penerangan kenapa ikan tidak ada mata? Macam mana dia nak berjalan? Penerangannya ialah di situ terlalu hitam, gelap gelita, tidak sampai cahaya matahari, tidak ada light. So ikan itu berjalan, hidup, bergerak menggunakan deria. Penemuan ini baru abad ke-20. Allah SWT menceritakan dalam Al-Quran bukan nak cerita saintifik, tapi menceritakan kegelapan hati orang kafir yang tak dapat memandang kebenaran, tidak menerima kebenaran. Dia tak benteng yang banyak. Dalam laut tu alam gelap hitam, lepas tu ada ombak lagi, lepas tu ada ombak lagi di atas, lepas tu ada udara di langit. Mana berbagai-bagai lapisan. Disebut Al-Quran bentuk jiwa orang kafir yang gelap gelita. Jadi di tempat itu Allah sebut dalam Al-Quran, apabila kamu keluarkan tangan ni, tangan kita duduk tempat dalam laut yang hitam tadi, nak tengok bulu roma kulit pun tak nampak. Idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Jadi kalau kita duduk diving di tempat laut yang hitam itu, keluarkan tangan, tak nampak bulu roma, but no light come in. Ayat ini disebut Al-Quran 1400 tahun dulu, tapi sekarang baru jumpa satu makhluk ikan tak ada mata. Jadi apa hubungan antara ayat dengan ikan tadi? Jadi ulama mentafsirkan tak perlu ada mata di situ, sebab ikan berjalan dengan daria lain. Sedangkan Tuhan nak cerita keadaan akidah, aspek tauhid. Di sini engkar kewujudan Allah Ta'ala, gelap gelita perut dia. Bahkan tindakan-tindakan orang kafir apabila dia datang ke wahyu, dia tutup telinga, dia pasang lagu kuat-kuat untuk mengganggu dakwah Nabi Muhammad. Semua itu diceritakan. Ada ayat sains satu lagi, ialah penemuan ozon, oksigen kita ini. Bukan seluruh daripada bumi sampai ke langit itu kawasan oksigen. Kita semua tahu, kita belajar sains. Betul tak? Apabila di luar ozon ini, oksigen dah tak ada. Sebab oksigen ini untuk kehidupan kita di sini. Makhluk di bumi, di globe. Jadi di luar sana, out space sana, tak ada oksigen. Sebab itu bila naik ke atas, dia kita pakai perlu oksigen. Naik flight sikit ada oksigen. Atau pergi ke out space. Quran sebut, menceritakan juga jiwa seorang kafir yang menentang kerasulan, kenabian, wahyu nabi-nabi dan rasul. Keadaan jiwa mereka, hati perut mereka itu gelap gelita seperti tadi dalam laut yang dalam, ataupun sempit dada, dihimpit oleh perasaan-perasaan yang mengganggu kehidupan yang normal. Kesempitan hidup, masalah tak selesai habis-habis, sebab mereka tidak ada link. Kalau kita bahasa kita, connection dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Bukan setakat tidak adanya, dia menentang pula sumber connection itu yang memberi kehidupan kepada makhluk. Jadi disebut Al-Quran, apabila dia makin naik tinggi, yas'adu fis sama, seolah-olah dia naik dengan susah naik ke langit. Ayat naik ke langit itu disebut Allah SWT dalam Quran. Nak ceritakan jiwa orang kafir tadi sempit dada, tetapi di situ ada penunjuk kepada saintifik. Data mengatakan di luar sana dada manusia ini akan menjadi sempit, tak boleh bernafas kerana tidak ada oksigen. Yas'adu fis sama, dadanya menjadi sempit sebab oksigen tak ada. Allah menceritakan kehidupan seharian orang kafir, orang munafik ini dadanya sempit, gelisah. Allah SWT, sebab Allah ciptakan manusia, dia tahu. Kita tak tahu. Kita tak tahu suasana, perasaan, jiwa, kehidupan orang itu, orang kafir, orang munafik ini. Allah sebutkan dua keadaan, tapi ayat-ayat saintifik. Satu dalam submarine, satu out space. Ini ilmu fizik yang menceritakan kepada kita, ilmu alam, ilmu saintifik alam, tentang hakikat sains yang ada dalam Al-Quran Karim. Baru dapat dieksplor kemudian. Bukan zaman Nabi Muhammad, bukan zaman Khalifah. Ayat itu sudah ada. Itu contoh maksud ni. Jadi ayat-ayat mukjizat ini satu bidang ilmu pengkajian Al-Quran Karim juga di kalangan ulama-ulama. Kalau saya belajar di Mesir dulu atau di Timur Tengah, dia ada siri setiap hari TV mengeluarkan An-Najjar, seorang ulama masyhur, dia bidang sains. Dia menceritakan, dia congkil semua ayat-ayat berbentuk seperti saya sebut tadi. Dikeluarkan supaya kita dapat rasa. Sebab kita hidup zaman abad 20, 21. Sudah banyak dah fenomena-fenomena Al-Quran ini dikeluarkan, ditonjolkan pada manusia untuk pengetahuan. Ada orang masuk Islam dengan sebab miracles yang disebut oleh Al-Quran ini. Pernah saya juga sebut dahulu, tuan-tuan dan puan, kulit manusia. Seorang pakar kulit masuk Islam kerana ayat Al-Quran menceritakan kulit manusia dibakar di dalam neraka nanti. Sampai masa dia tukar kulit yang lain. Ayat Al-Quran menceritakan azab dalam neraka. Semua ayat-ayat akidah, tapi di dalamnya kandungan ayat-ayat saintifik. Pakar kulit di abad 20 masuk Islam kerana seorang ulama daripada orang Arab, orang Islam yang buat kajian sains, menunjukkan fakta bahawasanya kulit itulah tempat yang paling sakit dalam tubuh manusia. Bukan daging di bawah kulit, bukan tulang, bukan saraf, urat dan sebagainya. Kalau ditanya tempat paling sakit tubuh manusia di mana, dia saintifik fakta mengatakan kulit ini. Ini pakar kulit, kita pakar kulit. Ada video disiarkan dah lama dah, semasa saya muda-muda dah dulu. Kena mujizat. Ini seorang ulama daripada Yaman, Az-Zandani, membincangkan cerita itu dan masuk Islam di tangan Syekh Zandani, seorang pakar kulit tadi. Jadi dia tanya, Profesor, bahagian manakah dalam tubuh manusia yang paling sakit? Paling sakit. Maka pakar kulit itu bidang dia, kepakaran dia kata kulit. Kita buang kulit dan tak sakit, rasa sakit tak ada, dah sakit pada kulit. Okey, apa signifikan ilmu itu? Penemuan abad 20 dengan kandungan Al-Quran Karim. Ayat Al-Quran menceritakan kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Ini cerita azab dan neraka kemudian. Tapi fakta sains baru jumpa abad 20. Turun 1400 tahun dulu. Ayat laut hitam tadi gelap gelita, ayat oksigen naik ke atas tak ada oksigen. Semua ayat akidah lah. Tapi ada konten dia, kandungan dia saintifik. Ini namanya miracle. Miracle, mukjizat yang dibawa oleh Al-Quran Karim. Jadi kulit manusia ini Tuhan sebut apa? Cerita azab dalam neraka.
Setiap kali masak kulit dibakar dalam neraka, Masya Allah, kita tahulah, api biasa kita letak hangus, memang sakit ni. Kulit ada, lepas tu tak ada, hilang sakit. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Setiap kali masak kulit dibakar oleh neraka tadi, yang diazab dalam api neraka, tidak kata Allah bakar terus daging, tulang. Tuhan nak seksakan hamba yang derhaka tadi. Baddalnahum, kami tukarkan mereka. Bukan tukar kulit saja, tukar mereka semua. Baddalnahum juludan ghairaha, beri kulit baru. Kulit baru dicipta. Hangus, cipta kulit baru. Hangus, kulit baru. Astagfirullahaladzim. Cuba kita bayangkan, setiap kali masak dibakar neraka, auzubillah minan nar, Allah ganti kulit lagi. Begitulah selama-lamanya. Kenapa Allah ganti? Liyazuqul azab, supaya mereka dapat rasa azab yang Allah pernah bagi warning dulu semasa di dunia. Sekiranya kamu menentang Rasul, menentang Nabi, menentang wahyu dan sebagainya, kamu akan menerima azabku di hari akhirat nanti. Inilah hari kamu yang kamu dustakan dahulu. Jadi ayat itu liyazuqul azab, supaya dapat mereka merasai azab. Itulah yang dikatakan penemuan oleh pakar kulit abad 20 mengatakan tempat yang paling sakit sekali dalam tubuh manusia ialah pada kulitnya. So ada hubungan antara scientific proof dengan kandungan Al-Quran, ayat akidah. Ia ayat akidah mengenai akhirat, syurga, neraka, azab, pahala, dan sebagainya. Tetapi kalau kita tak kaji, baca gitu, ialah baca cerita. Bagi ulama yang pakar dalam bidang dia, ini pakar kulit, yang ini pakar al-janin, embrio, kandungan. Ada video lain pula mencerita tentang kandungan. Banyak benda miracle ni. Jadi kalau kita nak bincang, itu saya buat contoh bagaimana kalau kita tak kaji, tak membaca penemuan-penemuan yang ditulis oleh ulama dalam berbagai-bagai bidang ini, kita tak akan faham kehebatan kandungan Al-Quran Karim. Jadi macam-macam golongan manusia yang pakar-pakar ni masing-masing cuba tonjolkan Al-Quran ini adalah satu mukjizat. Jadi kita tanya diri kita, kita rasa tak Quran ini mukjizat? Kita tanya diri kita sendiri, rasa tak? Bagaimana nak rasa mukjizat? Kalau tak ada ilmu tak rasa. Mungkin kita boleh jawab secara surface, Quran ini dijaga oleh Allah Ta'ala, tidak berubah-ubah. 1400 tahun dulu sampai hari ini, sampai kiamat Tuhan jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Al-Quran ini dan kami akan jaganya sampai hari akhirat, sampai kiamat. Itu satu mukjizat. Kitab-kitab dahulu habis term Nabi dan Rasul dia tu, mukjizat dia hilang. Kitab dia dan mukjizat tungkat ke apa, Nabi Isa menyembuhkan orang mati, mukjizat semasa. Di antara Nabi Muhammad ini, dia ada mukjizat yang berbentuk material seperti Nabi-Nabi dahulu juga, macam air keluar pada jari, banyak mukjizat-mukjizat untuk material. Tetapi mukjizat Al-Quran ini untuk selama-lamanya. Jadi sekarang ni, sekiranya kita tidak mengambil perhatian yang serius kepada Al-Quran Karim, siapa yang rugi? Kita sendiri. Ulama-ulama yang alim, yang amil, yang bekerja dengan ibadat, apabila dijumpa ayat Al-Quran dan dia tak faham maksudnya. Orang Arab ni cerita orang Arab. Kalau dia baca ayat Quran dan tak faham, dia menangis. Sebab apa? Ini ayat ini dipanggil diskurs, ucapan. Diskurs yang dilahirkan oleh Allah SWT melalui Jibril AS pada Nabi Muhammad, manusia seperti kita, dibaca untuk kita. Ayat ini tuju pada kita sebagai perlembagaan hidup. Tiba-tiba kita tak faham message Allah pada kita. Itu poin dia. Maka ulama-ulama ini dia sedih, menjadi satu masalah dalam hidup dia.
kalau dia tak faham Al-Quran. Baik itu generasi pertama yang zaman Rasulullah SAW dinamakan oleh ulama generasi Quran, Quranic generation, jil Qurani. Kenapa? Turun ayat, dia belajar bersama, memahami dan faham dan amal, baru dia hafal ayat lain pula. Itu pendekatan mereka di dalam berinteraksi dengan Al-Quran Karim. Tapi kita dah lama sangat, Quran dah turun semua dah 23 tahun tu, ada printed, well printed, cover to cover, berbagai-bagai desain dalam berbagai-bagai bahasa penerangannya. Walaupun begitu, kita masih simpan dalam rak kiri kanan, dan ada mushaf tak pernah disentuh. Sebab ada di rumah atau di masjid, kita beli cantik-cantik simpan, terutama yang untuk nikah. Mana baca, wala pengantin, wala mak bapak pengantin, untuk hadiah, as a souvenir. Apakah itu cara kita mendekati Al-Quran Karim? Jadi tujuan saya satu saja, untuk membantu apa yang saya ada dari segi ilmu bahasa saya bidang linguistik dan bahasa atau ilmu bahasa. Jadi berbagai-bagai ulama tolong ke depan untuk menerangkan Al-Quran kepada orang ramai dengan cara kepakaran masing-masing. Sebab itu saya pernah dulu semasa saya jadi Nazir pertama dahulu 3 tahun 2010 setelah 12 tahun, saya pernah guna platform masjid ini beri peluang kepada penceramah daripada berbagai background. Ada engineer, ada doktor, kepakaran masing-masing datang ke depan cerita kandungan Al-Quran dari segi pendekatan ilmu bidang mereka. Dan inilah amalan sahabat-sahabat dulu, ulama-ulama dahulu. Sebagai contoh dalam bidang saya ni, kita dengar ulama kalau belajar dalam bidang sastra Arab, bahasa Arab, sajak-sajak Arab ni, contoh-contoh sajak-sajak Arab, syair. Orang Arab masyhur dengan sajak, bahasa yang masyhur, hebat. Maka Al-Quran mencabar kehebatan mereka. Coba kamu buat ayat seperti Al-Quran. Mereka cuba macam-macam surah yang direka oleh mereka, tapi tak ada makna seperti Al-Quran Karim dengan mukjizat dia. Ulama bahasa dia kata macam mana kita nak membantu penerangan Al-Quran. Salah seorang pada mereka, dia kaji semua bentuk-bentuk format yang dikatakan format sajak-sajak Arab yang masyhur. Kata pantun Melayu, rangkap dia berapa? Ada 4 rangkap, ada 6 rangkap. Perkataan dia, rima dia macam mana? Yang ujung sekali tu dia panggil qafiyah. Bahasa Arab, qafiyah mana dia bunyi sama. Kalau bagi depan, belakang, bagi bawah, belakang, atau nun semua, min semua. Itu semua orang Arab macam tu, kemahiran mereka hebat. Secara semula jadi mereka dia hafal sajak daripada turun-temurun. Bahkan sajak yang hebat tu ada 7 as-sab'ul mu'allaqat. Ada 7 sajak yang hebat diletak di Kaabah. Zaman jahiliah tu, macam Hollywood digantung sana. Jadi bila Quran datang, kita sebagai orang Islam, orang beriman, nak buktikan Quran ini bukan syair, bukan sajak, bukan poetry. Mula-mula dulu timbul. Jadi takkan ada tunggu 1400 macam ilmu sains kita nak kaji, nak proof Quran itu miracle. Zaman dulu ulama yang mahir dalam bahasa dah memberi contribution, saham yang hebat membuktikan Al-Quran ini bukan kata-kata manusia, bukan kebijaksanaan para sastrawan atau penyajak hebat, dan Nabi Muhammad bukan seorang penyair. Terus sebut Al-Quran, mereka kata ini orang gila, Muhammad ini penyair, macam-macam kata-kata dia sebut oleh kaum dia yang dah dirasuk. Jadi nak proof Muhammad bukan dia reka, ini adalah wahyu Allah Ta'ala, maka satu bidang ilmu, disiplin kesusastraan Arab, mereka buat kajian, research, kaji semua, analisis. Dapati di sana ada 14 kita katakan formula. Semua sajak-sajak Arab tak lagi daripada 14 itu. Dengan secara bukan kebetulan, memang itu diwarisi, diamalkan, dipraktis oleh penyajak-penyajak. Tak ada satu pun daripada 1 hingga 14 ini ada di dalam Al-Quran. Nak ukur dia, cara measurement, taf'ilat dia panggil, bunyi dia fa'ilatun, dia ada pendek panjang ayat. Walaupun dalam Quran ada ayat-ayat berbentuk seperti semacam saja, dia bunyi rima dia kat ujung sama. Dalam surah-surah
juzuk akhir yang diturun di Mekah tu. Bunyi nak sama semua kan. Kalau mim, mim, nun, nun, ujung dia. Tapi dia bukan satu pun sama dengan persamaan formula sajak Arab tadi. Kenapa dia buat kajian itu? Semata-mata untuk buktikan Quran bukan jenis sajak. Quran bukan jenis poetry. Bukti secara research, tidak ada satu ayat Quran pada Bismillahirrahmanirrahim sampai Qul a'udzu birabbin nas, satu ayat pun yang berbunyi rima syair seperti diamalkan oleh orang Arab. Kalau Nabi Muhammad yang mencipta, mesti dia terpengaruh dengan bentuk-bentuk sajak syair yang wujud. Ini contribution pakar bahasa dan sastra. So apa orang pakar ekonomi? Apa orang pakar kemasyarakatan? Pakar pendidikan? Pakar engineering? Pakar astronomi? Pakar embryologi? Pakar tulis? Semua tu disuruh oleh Islam, sampaikan balighu anni walau ayah. Nabi suruh umat dia sampaikan dariku ini Quran dan hadis kepada semua manusia walaupun satu ayat. Jadi bukan kata para ustaz saja. Ini pernah saya bercakap. Bukan ustaz saja yang kata pendakwah menceritakan Al-Quran. Ustaz dia belajar bahasa Arab, saya belajar bahasa Arab, belajar fiqh, tafsir. Itu saya bidang dia tahu. Bila saya nak cakap fatwa tentang scientific, tentang biologi, chemistry, physics, astronomi dan sebagainya, itu bukan bidang saya. Orang akan tahu. Bahkan setengah ustaz itu nak tunjuk, dia tahu macam saya saja. Yang saya tahu sikit saja, tapi bukan pakar rojok. Nampak tak? Jadi kita nak ulama-ulama dibangkit semua. Sebab itu dalam gerakan Islam, dalam parti-parti Islam di dunia ini, dipelopori oleh engineer, doktor, medical doctors, arkitek, orang education, ekonomi, orang politik. Sebab itulah Islam. Jadi kalau kita sempitkan Islam itu ataupun ajaran agama ini hanya isu fiqh, akidah, tafsir, so ustaz yang monopolinya, dan itu salah. Jadi nama orang berpendidikan agama saja, tak betul. Semua 3 bilion ini umat Islam yang makan Muslim, mereka disuruh oleh Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW sampaikan message. Jadi ini siri kedua mengenai seruan, belum cakap seruan lagi. Jadi itu dapat ilham semasa. Jadi kalau ayat-ayat untuk tadabbur hari ini dah 7.30 tuan-tuan, Masya Allah. Lepas tu saya kata ini pencerahan supaya kita rasa berminat, suka untuk mengkaji Al-Quran sendiri. Kita boleh baca dan dibimbing. Banyak guru-guru yang belajar secara terbimbing, ada yang baca sendiri, ada kitab Al-Quran yang ensiklopedia dalam bahasa Melayu, tolong membantu kita. Tapi menghadiri kuliah-kuliah utama dan video-video banyak, ada siri-siri berbagai-bagai dalam berbagai bahasa. You can follow in English, in Arabic, in Malay, ulama-ulama muktabar dalam mentadabbur. Television pun setiap pagi ada saudara Fazrul dan kawan-kawan dia membuat tadabbur Al-Quran. Sekarang terletak pada kita. Tidak ada manusia di dunia ada excuse saya tak pernah dengar Al-Quran. Tak ada hujah. Walaupun Allah asli lamutan, berbagai-bagai media disampaikan di kutub utara, kutub selatan. Tiada sebab aku tak dengar adanya Allah, adanya Muhammad, ada Quran dalam abad 21. Tak ada sebab. Semua media menceritakan tentang ni, cuma kita nak tak nak. Sebagi kita yang dah tahu, rugi sangat tuan-tuan. Kita tak cuba mendampingi, memahami Al-Quran Karim ini. Dia tujuan saya satu tu je. InsyaAllah kalau panjang umur, kita dapat teruskan mempelajari kategori-kategori utama yang berkaitan dengan kita, iaitu kepada orang beriman, kepada hamba-hamba Allah yang beriman, dan kepada seluruh manusia. Kerana kita pun masuk dalam seluruh manusia, orang beriman dan orang kafir, diseru oleh Allah SWT. Kenapa penting tuan-tuan? Ulama telah menulis untuk penutup kita hari ini. Tujuan ditulis ayat berbentuk nidah ini ialah untuk menarik perhatian pentingnya ucapan yang disebut selepas itu. You must give your attention, your focus
Itu maksudnya. Wahai, maknanya kita panggil dia untuk mendengar. Wahai kaumku, Nabi Muhammad menggunakan cara teknik dakwahnya. Wahai kaumku, wahai Bani Quraisy, Bani Abdul Manaf, Bani Abdul Muttalib, kamu kenal aku manusia dari kalangan daripada keluarga kamu. Ayat seruan, melalui seruan itu dia bercerita. Sebab seruan ni maknanya dekat. Mendekati. Allah SWT yang cipta manusia, dia tahu macam mana nak mendampingi makhluknya, hamba-Nya, iaitu dengan menyeru mereka. Wahai Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, wahai hamba-hambaku, wahai orang beriman, wahai orang yang mengingkari pun dipanggil. Tapi ulama mengatakan satu saja ayat Allah panggil orang kafir, iaitu dalam neraka nanti, bukan di dunia. Walaupun ada surah, pernah saya sebut dahulu, Qul ya ayyuhal kafirun, itu Allah suruh Nabi Muhammad panggil. Satu-satu ayat seruan direct pada orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun di dunia, wahai Muhammad katakanlah pada mereka. Tapi Allah direct dengan orang kafir hanya dalam neraka nanti. Satu ayat. Tapi ayat untuk orang beriman, hamba Allah, untuk isteri-isteri Rasulullah, para nabi dan sebagainya banyak. Dan ulama telah buat kajian. Ayat paling banyak seruan ialah kepada orang beriman. Alhamdulillah. Bilangannya 20 tempat. 20 tempat, manusia umum 89. Paling top seruan ditujukan kepada orang beriman. Jadi orang beriman 89, kepada manusia kepada 20, mana 109 ayat atau 109 tempat. Tapi bukan satu ayat, satu tempat bukan satu ayat. Kita tengok, tuan-tuan balik tengok muka ya ayyuhallazina amanu. Ya, ada 5 surah yang menceritakan seruan Allah kepada manusia dan orang beriman. Surah An-Nisa, surah Al-Maidah, surah Al-Hajj, surah Al-Hujurat, surah Al-Mumtahanah. 5 surah ni kepala ayat dia bermula dengan seruan. Jadi bukan ayat pertama itu saja kandungan yang penting. Lepas tu dia ada saya cek ada sampai 2-3 muka. Dia berkait-kait. Bila kita baca ayat seruan ini, dia sedang bercakap dengan orang yang diseru. Dia bukan cerita orang ketiga. Kita sedang berkomunikasi. Jadi di situ kita nak duduk di tengah-tengah komunikasi. Ayat itu daripada kita. Kita rasa tak ayat Allah cakap dengan kau? Sebab tu dalam adab-adab Quran, kita tengah baca Quran, lepas tu nampak TV berita sedang terpaling itu sudah tidak beradab. Because you are talking to Allah SWT at that time. When you reading Quran, it means what? You are talking to Allah SWT. You are communicating with Allah SWT. Tapi boleh tak tiba-tiba paling? Aku main sini sekejap. Dia cerita. Kita tinggal kita ni. Adab kita. Kita dengan manusia itu etika tak ada. Tengah cakap tiba-tiba paling gitu je boleh? Tak boleh. Betul tak? Bukan etika. Tapi kita tak rasa Quran itu hidup. Allah hidup memerhati kita. Kita yang tak rasa. Semacam tepuk tangan sebelah lah. Allah pujuk kita, seru kita, lambat memberi rezeki. Kita buat tak boleh. Sebab kita mungkin faktor-faktor kita tidak dididik untuk menuju ke arah itu. Dia tujuan salah satu je. Kita sama-sama tamat Ramadan nak datang sekarang, insyaAllah bersedialah untuk mendampingi Al-Quran, mendampingi Allah SWT. Rebutlah peluang Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. InsyaAllah 2 minggu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.